Hello, boleh dengar ke? Sekejap, Right, testing, testing. Okay. Sekejap We will start shortly in only a few seconds. Just a few settings I need to do. Don't forget to share the links and also boleh invite semua kawan untuk join the channel. Pergi ke page usahawan.my, tekan like, tekan share dan boleh komen sepanjang kita live untuk petang ni. Alright? Give me just a few seconds. Okay, dah. Boleh dengar ke? Dengan clear. I hope you guys can listen to this quite clear, or otherwise I'll just use another mic. I think should be okay kot. Boleh dengar ke? Hi. Hi Mi, hi Hawa. Siapa lagi yang tengah join sekarang? You can leave the comments here kalau nak tanya soalan dan sebagainya. Boleh dengar dengan clear ke? Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Coach Salwa. Nama betul Coach Salwa Muhammad Saleh. Tapi orang banyak panggil Coach Salwa je lah. Tapi nak panggil Salwa je pun okey, tak ada masalah. Alright, hari ni saya akan kongsikan satu topik yang sebenarnya topik ni simple. Tapi kalau digunakan dengan baik dan berkesan, dia akan menjadi begitu efektif dalam pemasaran secara online di Facebook. Mungkin ramai yang saya faham kebanyakan daripada audience pada hari ini adalah peniaga ataupun mereka yang melakukan pemasaran secara digital terutamanya di Facebook. Dan kebanyakan daripada kita mungkin baru mula berniaga, a new startup, baru nak bertapak dan belum ada lagi kata orang financial yang agak kukuh untuk menggunakan tools yang berbayar seperti contohnya Facebook advertising atau lebih ramai orang kenali sebagai Facebook Ads. Jadi hari ini apa yang saya akan kongsikan adalah 4 tempat di mana anda semua boleh meletakkan konten atau bahan pemasaran atau pengiklanan atau you punya produk atau you punya services. Keempat-empat ni adalah tempat yang free, percuma. Tidak ada bayaran langsung dan memang boleh digunakan hingga setakat ni lah boleh digunakan secara meluas lah, maknanya memang tidak dikenakan sebarang bayaran. Namun untuk keempat-empat tempat ni, apa yang saya akan lakukan adalah saya akan tunjukkan kepada anda semua macam mana setiap tempat tu mempunyai beza dari sudut efektif dia lah Mungkin ada satu tempat ni efektif begini. Satu lagi tempat efektif dia begini dan sebagainya. Dan benda yang saya akan kongsikan pun bukanlah terlalu advance per se, tapi jika diguna pakai oleh tuan-puan, terutamanya kepada new startup, ianya akan dapat menarik banyak prospek, banyak potential customers, dan insyaAllah boleh digunakan secara berterusan. Yang penting sebenarnya keyword dia adalah berterusan lah. Dalam kita melakukan pemasaran secara tanpa bayaran ni, apa yang penting adalah konsistensi yang dilakukan oleh anda semua untuk memastikan kita sentiasa ada di dalam social media platform, terutamanya di Facebook per se. Kita sentiasa ada dan customer
mula mempercayai brand dan produk services kita, dan secara tak langsung selepas itu kita boleh mengembangkan perniagaan. Macam itulah dia punya cerita dia ya. So boleh ke? Boleh ikut saya ke so far? Itu baru introduction. Kita akan saya akan live selama 30 minit macam tu. Lepas tu boleh tanya soalan lah, boleh tinggalkan komen anda. Kalau nak tips, sebab nanti saya akan tunjukkan beberapa slides yang ada tips macam mana pemasaran digital. Kalau nak tips, kalau nak voucher untuk Blueprints certification bernilai USD 45 $45, banyak tu. Saya akan beri kod dia beserta tips tersebut dekat email anda. So jangan lupa tinggalkan email. Terima kasih Cik Azwan Muhammad. Cepat nampaknya tinggalkan email. Siapa lagi? Cik Zul Ikhwan, terima kasih kerana tinggalkan email. Kita ada yang lain-lain tu. Ya, hi pun hi juga, tapi jangan lupa tinggalkan email sebab bila you tinggalkan email nanti kita akan post lah. Kita akan post pula. Mentang-mentang lah sekarang ni musim MCO kan, post pula. Tak, kita tak boleh post kita tak post. Minta maaf, salah. Kita akan emailkan. Terima kasih Izzatul Aniara. Terima kasih kepada Coach Rostam, top fan laman page eusahawan.my. Top fan lagi kan. So, tinggalkan email anda, kita akan emailkan lepas ni. Okay, untuk yang pertama kita tengah cakap pasal macam mana nak letak konten di 4 tempat saya akan reveal satu persatu. Jangan risau, kalau terlepas nanti kita akan hantar notes. Yang pertama, yang ni mungkin nampak macam baik kan? Betul ke coach ni? Betul. Yang pertama sebenarnya tempat yang paling penting untuk anda letakkan adalah di newsfeed. Okay, newsfeed ni mana? Okay, mari saya tunjukkan apa yang saya maksudkan dengan newsfeed. Nanti kan tanya, mana pula newsfeed ni kan? Okay, newsfeed ni, ini adalah newsfeed ya. Bila kita login kepada Facebook, kan, kita ada home button. Ini adalah newsfeed kita. Ini kita menaip sebarang status. Sebagai contoh, hari ini saya sedang live di laman page. Then kita boleh tag lah contoh isawan.my. So kita boleh letakkan post di sini dan post. Ini adalah langkah yang biasa kita lakukan. Betul tak? Kita ada foto, video, macam mana kita nak check in. Contoh kalau nak check in rumah sendirilah. Saya di Putrajaya. So kita boleh letak Putrajaya. Contoh. Dan kita boleh buat macam-macam lah. Watch parties dan sebagainya. Kalau macam sekarang ni saya sedang berkongsi. Kalau begini. Mari saya buka Saya sedang berkongsi party watch ini. Di sini. Nampak daripada sini. Yang ni jangan tinggal email dekat sini. Tinggal email dekat laman web eusahawan.my Okay, so ini adalah newsfeed kita. Ni di mana kita boleh letak tempat pertama. Okay, saya nak kongsikan beberapa tips. Ramai tidak memahami. Bila kita cakap tentang newsfeed ni, ramai tidak memahami algoritma yang berlaku di Facebook. Pernah tak terfikir kenapa bila kita post sesuatu, ada sesetengah post kita, engagement sangat baik. Bila saya cakap pasal engagement ni, bila sebut engagement di Facebook, dia bermaksud 3 perkara. Satu adalah like, kedua adalah komen, ketiga adalah share. So kita boleh tengok engagement dia daripada tiga ni kita panggil engagement lah. Ada setengah post kita engagement sangat tinggi. Ada yang macam dapat kadang-kadang 200 kan. Kita rasa wah happynya kenapa 200 kan. Ada yang sampai ada 2, 3, 4 komen. Tapi ada juga yang macam klik. Kenapa tak ada orang like pun kan. Kita dah post video lah. Kita dah post macam-macam. Tak ada orang like pun. Betul ke kan apa yang kita post. Okey, di sini adalah beberapa perkara yang anda perlu faham tentang engagement. So, bagaimana algoritma Facebook berfungsi? Okey, kita tengok berapa kerap
benda ni berinteraksi dengan setiap satu. Okey, saya nak bagi satu contoh lah biar saya cuba upload terlebih dahulu. Saya rasa boleh nampak kot. Saya cuba dulu. Okey, yang ni. Mari kita fahami bagaimana algoritma Facebook berfungsi terlebih dahulu dalam Facebook, dia ada satu dipanggil algoritma ni lah. Dia dipanggil algoritma. Dia menentukan dalam setiap satu post yang kita letakkan, adakah dia akan muncul di newsfeed atau tak. Newsfeed apa? Newsfeed adalah yang ni lah. Newsfeed adalah yang ni lah. Ni adalah newsfeed. Semua yang kawan-kawan kita keluar, macam ni kan, Coach Suraya Ali ni keluar atau apa semua ni lah. Ini adalah newsfeed kita. So, dalam Facebook, mereka akan tentukan apa newsfeed yang akan, apa cerita yang akan keluar dekat newsfeed kita. Bagaimana keadaan ini ditentukan? Ianya ditentukan melalui perkara-perkara berikut. Berapa bilangan share, like dan komen yang kita dapat dari kalangan kawan-kawan kita terlebih dahulu. Kerana tu, bila kita nak buat post di newsfeed adalah penting untuk kita post sesuatu yang kawan kita dahulu suka. Sebagai contoh, kita post, katalah kita post pasal mungkin COVID-19 lah kan, sebab sekarang tengah glamour pasal tu. Kita post pasal COVID-19. Tapi perkara tu contohnya memperlekehkan orang ke kan. Kita macam, kenapa orang asyik post gambar masakan, resepi, kita perlekehkan orang. Mungkin engagement dia takkan dapat begitu banyak lah, sebab orang macam, kenapa nak lekehkan orang macam tu lah. Tapi instead of that, mungkin kalau kita postkan pasal COVID-19, tips misalnya, atau kita membuat tawaran untuk menderma dan sebagainya, atau memberikan sumbangan, bilangan like, share dan komen mungkin akan datang secara mendadak dengan banyak. Jadi daripada situ, bila kawan kita, bila friends nampak tu dan mereka berinteraksi terlebih dahulu, maka apa yang berlaku, engagement akan naik. Dan dari situ, algoritma Facebook akan nampak benda tu sebagai sesuatu yang menarik dan perlu di-highlightkan ke newsfeed, maka makin ramai friends kita akan nampak di newsfeed mereka. Bila friends kita share, friends of friends akan nampak pula post tersebut dan mereka akan share, komen dan like, dan bila ianya melepasi satu tahap, strangers pula akan nampak post tersebut dan mula dikongsi dan sebagainya. Perkara ni sama bila kita buat marketing untuk produk dan juga services kita. Contoh, ejen property ke, ejen public mutual, takaful, insurance, co-way, ataupun jual karipap, jual daging, jual serunding, jual kasut, apa sahaja barang, sama juga konsep dia. Bila you main newsfeed peribadi, this is personal kita tak masuk page lagi, newsfeed peribadi sahaja. Bila kita post, kalau orang suka post tersebut dan berinteraksi dengan post tersebut, then mereka akan dapat post tersebut akan dapat lebih banyak engagement dan berkemungkinan besar orang akan lebih berinteraksi dengannya. Kalau kita hari-hari buka je Facebook, upload gambar yang sama, upload copywriting yang sama, upload perkara yang sama. Saya bagi contoh, you upload gambar mesin you. Tak kisahlah kuku ke, kuih ke, jitsu ke, mesin apa-apalah. You letakkan gambar dekat situ, itulah gambarnya hari-hari. Sehari 3 kali gambar yang sama, ayat yang sama. Siapa nak beli, boleh kontak sekian. Facebook pun dia boleh detect daripada perkara tersebut, oh benda ni adalah benda berulang, membosankan, orang pun tak bagi engagement. Sebab tu yang like 2-3 orang saja. 2-3 orang yang like tu pun suami ke, isteri ke, adik-beradik sendiri ke, atau mungkin orang yang kesian, dia tolong like. So tak boleh macam tu dalam pakai newsfeed sendiri. So kita kena ubah sikit dan tak boleh pakai yang di situ. Kita kena lebih kreatif dengan meletakkan konten-konten yang menarik. Contoh. Saya bagi contoh.
Kejap Okay, kita hilangkan ni sekejap. Kita buka yang ni, bagi besar sikit. Tahukah anda, setiap kali bila kita tekan je FB apps tu, ada 1,500 post yang berpotensi untuk dilihat. Sebab tu, kita kena buat konten yang tepat. Kalau kandungan kita tepat, orang suka kandungan tersebut, kita punya post akan sentiasa keluar di newsfeed orang. Kalau tak, orang takkan nampak. Kenapa orang takkan nampak? Sebab FB tak keluarkan pun. Di newsfeed tu tak keluar pun kita punya post. Kalau post kita sangat membosankan. Itu adalah hakikat dia. So, kerana itulah kita kena betul-betul berhati-hati bila kita, bukanlah berhati-hati per se, kita betul-betul kena tahu apa yang kita nak keluarkan supaya orang akan suka. Kalau orang tak suka, dia jadi susah. Okey, mari saya kongsikan apa post FB yang Facebook sendiri tak suka. Orang mesti akan macam, ada ke yang Facebook tak suka? Ada. Jawapannya memang ada. Yang Facebook sendiri pun tak suka. Okey. Tak tahulah you all nampak ke tak, harapnya tak kecil sangat. Jangan lupa still tinggal, poster-poster ni semua saya akan bagi. Saya akan bagi, kami akan bagi kepada anda semua. Jangan lupa tinggalkan email. Tinggalkan email, kita akan bagi poster-poster ni semua. Jadi boleh semak. Dan kita akan bagi voucher code bernilai USD $45. USD dolar. So, alright, kembali kepada topik kita tadi. Post apa yang Facebook tak suka? Dekat newsfeed kan, you all nak letak. Facebook tak suka kalau you ambil sesuatu yang bersifat like baiting. Apa maksud like baiting ni? Dia terang-terangan minta orang share atau like. Dia letak soalan, contohnya yes or no. Saya bagi contoh adakah anda penggemar kari pap goreng? Ya atau tidak? Kalau you all tak pakai function polls, then Facebook tak suka. Dia memang tak suka. So, kecuali you sangat popular, you ada 800,000 penyokong ke, followers ke, you ada 80,000 followers ke, then mungkin engagement tu akan naik lah sebab you ada banyak followers. Tapi kalau untuk rakyat marhain macam kita ni, bila kita buat macam tu, Facebook memang tak suka lah. Dia tak suka kita letak yes or no. So, apa yang kita nak kena buat? Kita boleh olah untuk dapatkan engagement yang lebih bagus. Apa yang kita buat adalah kita olah soalan tu. Contoh korang suka makan kari pap jenis macam mana dan kenapa? Bila kita letak dan kenapa, dia jadi open-ended questions. Maknanya orang akan bagi tahu. Okey, saya suka makan kari pap kentang kerana kari pap kentang senang kunyah. Ataupun orang akan jawab, saya suka makan kari pap sardin sebab saya memang suka sardin. Atau orang akan jawab, saya suka makan kari pap yang berbeza seperti kari pap tuna. Sebab tak pernah ada orang buat dan saya sendiri sahaja buat. Nampak tak beza dia? So daripada situ, kita boleh dapat banyak orang yang jual kari pap tu, dia sebenarnya boleh dapat data daripada soalan tu. Daripada soalan tu, dia boleh tahu, kari pap mana yang orang lebih prefer, apa yang aku nak jual selepas ni, berapa banyak yang aku patut jual. Atau contohnya, dia jual, musim-musim COVID ni kan, dia jual roti canai lah contohnya kan. Roti canai ni ada banyak jenis. Roti canai pisang, roti canai jantan lah, roti telur lah, macam-macam. Dia nak buat survey. Dia nak tahu mana satu yang boleh dihantar dengan cepat. Dan orang boleh appreciate benda tu. So kalau dia letak, saya nak buat delivery roti canai. Nak ke tak nak? Yang tu Facebook tak berapa suka. So what you boleh buat adalah, saya nak buat delivery roti canai mana yang you all nak? Then orang akan bagi jawapan yang berbeza. And then itu akan lebih baguslah. Okay, untuk bite and switch, memang juga Facebook tak suka. Bite and switch ni maksudnya adalah,
Dia menggunakan format yang menarik yang membuatkan orang akan tekan link tu. Masalahnya bila orang tekan link tu, dia membawa ke tempat yang lain dan topik yang berbeza. Yang ni biasanya akan jadi bila contoh you all katalah promosi untuk kowe atau promosi untuk kuku. Letakkan link macam tu, dapatkan mesin penapis air dengan harga serendah RM10. Bila you tekan link tu, dia membawa kepada cerita lain. Cerita yang ataupun cerita misleading. Letak penapis air tapi dia letak bila tekan link tu dia terus suruh beli, terus suruh close. Benda-benda macam tu Facebook tak suka bila letak dekat newsfeed. Tapi okey kalau letak dekat page. Okey maksudnya you boleh letak kat page and then lepas tu you run lah Facebook ads. Dia lain sikit cara perbezaan penggunaan dia. And then satu lagi yang Facebook tak suka adalah regularly circulated post. Post yang saya dah ulas tadi, baru beberapa minit lepas saya dah ulas. Post yang sama berulang-ulang. Facebook tak suka. Dia akan tak keluarkan dekat newsfeed you all dan akhirnya akan jadi satu kerugian. So make sure bila you all nak buat, pastikan copywriting tu unik, berbeza dan bila letak dekat newsfeed tu ianya clear. Sebenarnya tak adalah nak kata you sentiasa kena letak promosi punya ayat. Tak. Bila you letak dekat newsfeed, apa sahaja perbuatan pun sebenarnya boleh menarik kepada marketing. Tak perlulah. Sebab ini kita tengah bercakap newsfeed ni, kita tengah bercakap tentang perkara yang begitu dekat, personal dan buatkan orang suka. So post benda yang orang suka, yang orang like pasal you. Mungkin sehari post satu resepi, satu tips, and then cerita pasal keadaan seharian, and then satu post sahaja yang pasal marketing untuk produk you all. So daripada sudut tu, orang tak adalah boring, orang akan ikut you. The more people that follow you, the more people that like you, the more you punya konten akan orang lebih suka. Saya bagi contoh ya, yang ni saya buat petang semalam. It's a very simple thing, tapi orang suka nak respon sebab benda tu dekat di hati dia orang. Saya tunjuk contoh dia. So semalam apa berlaku? Kan? Semalam apa yang berlaku adalah ni tadi pergi duduk. Okay. Macam ni kan ini saya tunjuk yang tak berapa menjadi sekarang. Bila kita post pasal face mask, dia tidak mendapat engagement yang sangat bagus. Kenapa? Sebab waktu ni ianya sangat trending, perkara yang banyak orang kata tak cukup dan sebagainya. So bila kita menggunakan perkataan contoh seperti mask, topping, sterilize, topping. So benda-benda ni algoritma Facebook dia dah capture. So saya tahu ianya tidak banyak lalu di wall kerana engagement sangat-sangat rendah as compared to saya punya post-post yang lain yang kebanyakannya walaupun simple macam ni sebab ianya dekat dengan hati kita kan. Contoh post ni sangat simple tapi engagement quite okay sebab ianya dekat kan. And then macam ni kan semalam yang saya nak tunjuk ni sebenarnya adalah saya hanya tanya satu soalan ringkas sahaja. Saya tanya, boleh kongsi apa satu perkara yang menggembirakan anda hari ini? Dan kita boleh tengok ramai orang respon. Kenapa ramai orang respon? Sebab benda tu memang dekat dan menggembirakan lah. Kerana musim-musim COVID ni memang banyak sedih, lepas tu sedih dilanjutkan perintah berkurung dan sebagainya. So benda tu dekat di hati. Jadi kita boleh buat post-post seperti ini. Kan? So you boleh macam macam post kegembiraan, orang akan bila nampak perkara berbeza setiap hari,
dia tidaklah dia menyebabkan orang tak adalah terlalu tengok you ni sebagai penjual di social media. Okay, so untuk newsfeed berhati-hati. Okay, now second place. Baru second place pula kan. Second place adalah di page. Page memang berbeza. Page you memang boleh buat macam-macam sikit sebab page adalah for business. Tapi ianya juga masih percuma dan dari page you boleh buat macam-macam juga. So apa yang saya maksudkan dengan page adalah, so ini adalah contoh page. Kan kita pergi dekat home and then kat sini ada pages kita lah pages kita yang ada kan. Okay, saya ambil contoh Salam Pro Solutions lah. So daripada sini kita boleh post macam-macam lah kan. You boleh buat watch party dan sebagainya kan. So ini adalah yang dimaksudkan dengan page. Untuk page pastikan you all ada cover yang betul, ada apa nama ni? Profile foto yang betul, and then make sure lengkap lah semua ni kan. Atau contoh satu lagi page adalah okay. So sama juga pastikan semuanya ada lengkap dan boleh pakai shop punya function. Bila you all pakai shop punya function, dia akan salah screen. Alamak, patutlah you all tak nampak. Salah screen. Sorry. Okay. Dah tukar balik screen, dah tukar. Alamak, sorry lah. Patut cakap sorang-sorang, rupanya letak screen salah. Okay, contoh salahsalih.com ni, you pastikan you ada cover dia, ada dia punya profile picture, and then make sure use shop ni shop, nampak? Shop. So make sure use the shop so that you boleh add you punya produk dekat sini. So dekat page tak semestinya you kena bayar untuk guna semua function ni, semua free. So add product, tak kisahlah you nak letak foto ke, nak letak video ke, add video ke, semua boleh buat kan, boleh tambah add kan. So letakkan harga. Contoh you nak jual apa? Jual apa tadi? Kari pap frozen. Lepas tu you nak share versi ayam. So price berapa? Satu paket RM6. Contoh lah Ada sale pula sempena COVID-19. So sale price sekarang RM5.50 sahaja. Description, kari pap ayam tersedap di dunia. Kalau ada URL tambahan, contoh katalah you all ada website nama karipapfrozen.com. Letaklah. Kalau tak ada, tak payahlah letak. Atau kalau nak letak URL contoh shopee.com/ letaklah nama shop you all. Karipap Sedap Putrajaya. Contohlah And then, make sure public. Jangan pula unpublish. And then, share this product on your page. Kan? Like new lah. Use. Ini adalah condition. Refurbish ni kalau dah ini macam contoh komputer refurbish kan. And then yang ni dah terpakai. Ni contoh kalau you nak jual baju ke apa ke kan. Yang ni macam karipap new lah. And then you terus boleh add product. Okay, saya ambil contoh. Kita ambil satu karipap frozen. Mana yang cantik sikit? Minta izin lah siapa punya ni. Pinjam. Karipap frozen. Ni macam ni cantik sikit kan? Save. Picture. Karipap. And then kita dah boleh masuk dekat kita punya add photos. Computer. Select file. Pictures. Karipap. Dah.
Then use photo. So nampak dah masuk kat sini. Bila kita tekan add products, saya tak jual ini hanya untuk demonstrasi saja. See? Tada! Curry puff frozen dah masuk. Dia akan proses sekejap lah. Nanti diorang akan bagi notification dekat atas ni, bagi tahu bahawa you punya curry puff dah diluluskan. Ini contoh, yang ni betul lah buku saya ni. Ni ada 2 buah buku saya tulis. Orang boleh beli. Contohnya bila buku ni kan, check out on website. Terus boleh beli. Yang ni dah offline. So ataupun dia boleh PM. Diorang boleh beli secara online sahaja. No problem. So, you boleh pakai you punya shop function. Please pakai jangan tak pakai. And then about pun jangan pula letakkan kosong. Letaklah apa namanya, apa username-nya, bila di founded, apa nombor telefon, nombor email, bla 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 bla. Pastikan semua ada. Page ID ni tak payahlah. And then review, make sure orang buat review pasal you juga kan. Ni kan. Untuk kelas usahawan saya tak pakai salwasari.com. Salwasari.com ni more on personal blog and saya punya kerja-kerja mak-mak. So kalau untuk kelas dan sebagainya nanti you all pergi ke Salam Pro Solutions. So kat Salam Pro Solutions, kalau review ni nanti you all boleh minta you punya customer secara percuma tulis review. So contoh tengok. 5 out of, macam ni alhamdulillah lah dapat 5 out of 5 based on ada 174 orang dah bagi review. So daripada sini kita akan membina kepercayaan kepada kita punya rakan-rakan dan sebagainya. Dan lepas tu orang akan keep tengok kita dan percayalah dengan kita punya courses, kita punya training. So orang percayalah Salam Pro. Sama macam you all jual curry puff ke jual apa-apa kan kat page, mintalah customer you pergi, boleh tak review dekat saya punya page, pergi dekat review dan tulislah share feedback, minta mereka review. So daripada sini diorang boleh letak 5 stars. Alhamdulillah lah kebanyakan semua bagi 5 stars. Saya pun macam terima kasih banyak-banyak kepada semua yang pernah bagi review kat saya ni. Terima kasih. Dan ingat, you jual apa sahaja pun. Tak kisahlah handphone ke, charger ke, roti canai ke, topeng muka, sterilizer, jual apa-apa, jual anak ayam. Pastikan diorang tulis review. Bila diorang tulis review, bila orang tengok, you boleh snap dan jadikan testimonial. Okay. And dekat sini you boleh tengok insight lah. Berapa orang yang tengok dan sebagainya ya. Ni insight tak berapa bagus lah. Tak ni. Alright. Kejap saya plug in sikit. Hope you still can hear me. Okay, kita nak masuk ke tempat ketiga pula dah ni. Saya nak kena pakai earphone. Saya tak pakai. Okay, so untuk tempat ketiga, saya harap you all still boleh dengar mic ni. Dengar ke tak? Hello? Salam. Okay, untuk tempat ketiga, you all boleh buat watch party watch party ni boleh buat daripada 2 tempat. Boleh buat daripada group, boleh buat daripada page. So, apa kelebihan watch party berbanding newsfeed dan page? Watch party ni sangat sesuai kalau you all jenis, okay, pernah dengar tak orang cakap pasal streaming online, stream, FB stream, FB live. FB live you boleh buat live macam ni dan boleh jadikan watch party dan sebagainya. So, ianya bagus untuk interaction dua hala yang sangat rapat dengan customer. So, banyak orang memang pakai FB Watch untuk memastikan bahawa mereka sentiasa berinteraksi dengan customer mereka lah. So, kalau you are rajin, which is kena rajin sebab nak jadi usahawan,
And terutamanya sekarang musim-musim COVID-19 ni, kita tak boleh keluar rumah. Make sure, katalah satu hari you buat satu watch party. Mesti buat satu watch party untuk promote produk you dan pastikan orang sentiasa ingat you. So, you buatlah secara konsisten. Contoh, setiap pukul 9 malam, buat watch party. Atau setiap pukul 10 pagi, buat watch party. Pilih satu timing, you buat kadang-kadang tak payah lama. Setengah jam pun okey. Okay, you buat watch party. Sebab apa watch party ni bagus? Sebab bila you nak cuba explain satu benda dalam masa yang panjang, contoh macam sekarang ni, kita nak explain pasal Facebook punya tempat. Watch party akan membolehkan you all berinteraksi dengan kawan-kawan dan sebagainya dan membuatkan mereka semua tahu bahawa apa benda yang nak ditanya tu boleh ditanya secara langsung dan live dan kita boleh sentiasa comeback lah. Kalau you all nak show produk pun, you boleh show satu-satu. Okay, ini adalah tudung bawal, ini adalah tudung ketam, ini adalah tudung shawl, ini adalah tudung sotong, ini adalah tudung. So, semua you boleh letak satu persatu dan orang boleh terus, and then you boleh lelong, boleh jual harga, boleh tawar-menawar. So, watch party sangat bagus. So, macam mana nak buat watch party kepada yang belum pernah buat watch party? Apa yang you all boleh buat, katalah you pergi dekat page ni kan. Macam ni contoh sekarang Salam Pro Solutions punya page. You pergi dekat sini, post ni kan, nampak? And then buat watch party. Faham? You boleh add videos atau buat live. Biasanya orang akan buat live lah. Tengok queue kan. Pergi dekat, tak payah add videos lah. Or, atau paling mudah, you buat dekat sini. Alright. So, you pergi dekat sini and then go live now. Tapi saya tak tekanlah sekarang sebab saya tengah live untuk page lain kan. Untuk orang yang sedikit tak biasa, boleh pergi dekat home. Dan dekat sini nampak tak ada TV. Tekan watch tu. You akan tengoklah apa live yang berlaku sekarang. Okay. Ni live-live yang sedang berlaku. Apa you punya save videos. Apa you punya latest videos. Dan sebagainya. Ini adalah watch yang you ada sebagai orang personal Tapi kalau you nak buat live sendiri. You can go. Satu, you boleh buat dekat sini juga. Live video and watch party. You boleh add other videos. Atau you boleh buat daripada group, page dan juga group page dan you punya own live dan minta kawan sharekan as watch party. Sebab, okay, beza dia, watch party you boleh kalau you buat watch party daripada page dan juga group, orang boleh nampak macam yang saya tunjuk tadi, orang akan boleh nampak the recent, macam saya buat live sekarang, it's based on watch party. So, orang boleh nampak dekat watch, saya punya video tu tersenarai lah. Kalau you buat go live biasa, dia orang tak nampak benda tu ada di watch parties yang katalah dia tak follow kan. Kita punya page, dia tak akan nampak lah. Apa yang kita follow, dia akan letakkan di sebelah tadi. So, yang keempat, yang terakhir adalah kita dah empat. Tadi kita dah belajar pasal newsfeed, kita dah belajar page, kita dah pasal watch parties. There's another place that you can put your bahan marketing atau content. Yang ni paling sweet, short dan paling banyak viewers. Seriously, sejak ianya diperkenalkan, bila saya tanya usahawan-usahawan saya sendiri pun, bila kita buat survey, most of them memang dapat sales from this thingy. Apakah benda dia? Siapa tahu? Nak teka tak? Tak nak? Okay. Dia dipanggil Facebook Stories.
Kenapa Facebook story jadi famous? Sebab orang sekarang dia nak cepat. Macam you all lah nak dengar pun macam alamak nak dengar dengan cepat dan pantas dan sebagainya. So, apa yang berlaku adalah orang memang tak nak baca lama-lama. So, dia nak swipe. So, apa yang berlaku bila you all letak dekat Facebook stories, dia ni lebih efektif sebab dia akan capture dalam masa yang sangat pantas. Kalau benda tu menarik enough, sangat menarik, orang memang akan pergi dan beli daripada you. So itu adalah satu benda yang memang boleh dilihat dengan boleh berlaku dengan baguslah. Apa tu? Perlu diingatkan dalam stories kalau you nak upload video, make sure video you tak lebih daripada 20 seconds. Sebab maksimum adalah 20 saat. You tak boleh letak more than that. And then kalau tak, you boleh letak gambar lah. Letak gambar yang menarik dan make sure caption dia tak panjang sebab orang malas baca kalau Facebook stories ni. Dan paling best, you boleh tengok berapa orang view dekat you punya stories. So daripada situ, contoh kita buka story sikit. Kalau kat sini desktop ni dia tak berapa mesra alam sangat lah nak tunjuk kan. Tapi sekejap silap. I think I cannot see it here sangat sebab I have to, saya sendiri pun tak berapa familiar dengan desktop untuk stories. But this is the stories. Yeah. So biasanya kita akan tekan dan kan dia laju. Next. Lepas tu orang dah terus nak nampak. So make sure you letak yang simple. Sebab orang memang akan pergi dan baca. Kalau di handphone, sebab ini adalah desktop, dia tak berapa mesra. Tapi kalau dekat handphone, memang sangat mesra alam. So, you boleh nampak lah apa yang orang buat dan sebagainya. Dan orang memang akan macam tertarik lah dan memang nak beli daripada you. Macam itulah cerita dia. So, pakailah ni kan. Apa benda menggelupur ni kan. Rupanya benda tu adalah roti dalam bread maker. Kelakar pula ni. Aduh. But yeah, that's how things works kan. Macam ni hantar sandwich. Menarik lah lauk kan. So orang akan tengok. So rules dia kalau you all pakai stories, just make sure that dia tak lebih 20 seconds dan pastikan dia sangat menarik. Kalau nak letak sangat tak payah harga pun tak apa kadang-kadang. Depends. Sometimes you can put just simple kan harga berapa. Orang akan lebih cepat nak belilah sebab dia orang nampak benda tu dekat stories. And 47% memang prefer nak beli bila tengok dekat stories. It's a new generation of Facebook lah. Kalau orang lama-lama ni dia suka baca, dia suka tengok kan. Orang baru sekarang dia nak cepat je. So remember kita ada 4 tempat tadi. Satu adalah newsfeed, kedua adalah page, ketiga adalah watch party dan keempat adalah tak lupa Facebook stories. Tapi sebenarnya ada lagi juga 2 tempat lain kalau you all nak letak. Satu adalah group dan kedua adalah marketplace. So untuk group dan marketplace, jangan lupa bila you all post, you boleh letak dekat marketplace sebab sejak di-introduce last year, marketplace membuat begitu banyak jualan lah. Saya tunjuk secara ringkas saja sebab kita dah almost nak 1 jam. Saya nak buat soalan dan sesi soal jawab pula. So marketplace dia dekat sini marketplace, and then you boleh letak lah kan, tengok macam ni, macam-macam boleh cari, boleh shopping, boleh buat dan sebagainya kan. So you boleh post dekat sini lah apa nak search dan sebagainya. Nak sell je dekat sini, sell something. So you boleh letak berapa, apa nak jual, berapa harga, nak kat mana, boleh letak gambar dan boleh tekan next dan sebagainya.
just follow, dia tak susah pun. So marketplace ni sangat bagus. Dia tak payah bayar. Setakat ini, dia tak payah bayar. So bila you buat macam tu, orang akan nampak sebagai salah satu cara untuk add marketing. It's a very nice and good marketing platform sebab bila you post dekat marketplace, automatic boleh pilih 10 group untuk kita forward the same content. Okay? Jangan lupa tinggalkan email. Okay, saya nak baca soalan. Ada soalan ke? Punyalah banyak. Lama apa? Kejap. Let me read the questions. Ada tak soalan? Okay, banyak yang dah tinggalkan email. Bagus. Thank you. Tinggalkan email anda kalau nak dapat kupon kod 45 USD. Komen, letakkan email Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hai Abang Syafiq Handsome. Okay, hai. Terbaik cikgu. Oh, terima kasih Sufi. Hai Aida. Okay. Ada soalan lain? Go Coach Sawa. Thank you Eunice. Dah jawab. Okay. Tengah menonton Aina. Terima kasih Aina kerana menonton. Alright. Ada lagi soalan? Teruskan send you punya email. Tak ada masalah. Kita akan bagi tips dan juga kupon voucher 45 USD untuk FB Blue Certifications. So, jangan lupa jangan buat post jenis-jenis yang Facebook tak suka ni. Remember, sebab bila Facebook tak suka, you all nanti akan tak dapat tak dapat engagement yang bagus lah Okay, ada soalan tak? Topik petang ni sangat simple sebenarnya. Kan? Sangat simple, tak susah. Semua orang boleh buat. Kan? Okay, ada lagi soalan? Okay, dengar. Cikgu, dalam FB SEO main peranan tak? Okay. Siapa yang tanya ni? Encik Kojak Ciok Umuh. Okay. Soalan yang bagus. Apa maksud SEO sebenarnya? Okay, SEO maksud dia adalah Search Engine Optimization, ya. Bila kita cakap pasal Search Engine Optimization, ianya adalah search engine, engine carian, cara mengoptimaskan enjin carian. Macam tu. So, untuk Facebook, dia tak masuk ke dalam SEO sebenarnya. Very unlikely lah kerana di Facebook, dia tak ada tempat untuk kita meletakkan kod-kod dan keyword-keyword yang diguna pakai untuk SEO. Kecuali, dia ada kecuali dia. Kecuali kalau sesuatu post tu terlalu tinggi engagementnya, kita tengah cakap pasal ratus ribu, puluh ribu, ratus ribu punya like, shares dan comments. Sangat-sangat tinggi dan ada kemungkinan bila orang cari keywords tersebut, Google akan senaraikan Facebook page di laman Google. Tapi kalau secara jujurnya kan, kalau you all cari keyword dekat Google, biasa ke jumpa Facebook page diletakkan sebagai top dalam first page? Tak kan? Sebabnya memang bukan dicipta seperti itu untuk carian dia. Tapi di Facebook, kalau you all nak pakai, dia sebab tu tak sama dia tak sama macam Instagram. Instagram you letak hashtag. Dekat Facebook, hashtag dia tak berfungsi seefektif hashtag di Instagram. Dekat Facebook ni, dia banyak main engagement. Itulah dia punya rules. Algoritma Facebook sangat-sangat bergantung penuh kepada you punya engagement. Kalau you punya engagement bagus, orang akan nampak. Kalau you punya engagement tak bagus, maybe orang tak nampak. Boleh gunakan hashtag juga, tapi tidak seefektif
hashtag di Twitter dan di Instagram. Ya. Okay, Sheikh Faizal ada questions. I have questions. If I want to add content on FB, on my page via FB Live, how do I get another person into the video as a multi-person video? You need to install apps. Ada a few apps yang you boleh add a few screen. You boleh invite, boleh pakai OBS. Kalau yang biasa tak boleh. Ataupun you boleh pakai ada a few apps lah yang third parties, contoh macam Streamlabs. Xspring saya tak sure boleh pakai ke tak, saya pun masih baru dengan Xspring. Tapi boleh pakai OBS dan Zoom. Tapi itu yang tu berbayar lah, yang Zoom tu. Sekarang dia tengah sekat sebab saya pun sebenarnya asalnya nak pakai Zoom untuk buat broadcast ni, tapi dia sekat kerana permintaan terlalu banyak sekarang. So dia tengah limitkan. Thank you for the soalan Sheikh Faizal, but yes, you have to install third party software or apps to help you to do that. One Chop baru-baru ni tengok drama Korea kat website. Dia akan keluar iklan setiap 15 minit macam TV lah pula. Coach tahu tak macam mana nak buat tu? Kalau you buat watch party macam, kalau you tengok video daripada Facebook macam tu, yes, itu adalah salah satu langkah pemasaran dia. Kalau you pergi YouTube, ianya berlaku juga. Kalau you pergi dekat Facebook sekarang, ianya berlaku juga. You buat, you tengok 15 minit, pap, dia keluarkan iklan. Itu adalah iklan berbayar yang dibayar oleh pihak yang sedang nak cuba meletakkan brand tu kepada you. Tu kita tak boleh buat apa-apa, just tunggu saja iklan tu habis, memang tak boleh buat apa-apa, One Chop, minta maaf lah. Kalau letak gambar jangan terlalu banyak, follower akan mula berasa bosan bila tengok story kita. Betul Syafiq Saleh? Yes, followers akan rasa bosan kalau kita letak perkara yang sama dan banyak sangat. Tak payah banyak-banyak, letak sikit sahaja. Oh, thank you. Yeah, Sheikh Faizal, I glad that I help. Mall Hummingbird, ada nota ringkas tak? Ada. Kita akan share nota-nota tadi yang saya tunjuk dekat screen. You kena letak email you, komen, dekat komen ni, letak email you. And then kita akan send email dan juga voucher code tu ke email you insyaAllah. Alright? Betul Kojak, dalam Facebook ada search tapi dia tak dipanggil SEO. Ya. Sebab Facebook bukan search engine. Dia hanya ada search sahaja, you boleh letak keyword tapi dia tidak seefektif Google. Dan cara penggunaannya adalah berbeza. Dan kebanyakannya mereka akan letak carian tu, result dia untuk marketplace terlebih dahulu berbanding tempat-tempat lain. Kalau tak percaya, boleh cuba. Boleh letak, type. If ada dekat marketplace, dia akan push marketplace punya content dulu and then baru dekat tempat-tempat lain. Alright, ada soalan lagi? Maverick, which software or apps that I use for this live? I use Xspring. So you can try and look for it, install it in your PC, and then boleh play around with it. I quite like it actually. Safiq, Coach Salwa, berapa jumlah gambar yang paling sesuai dan efektif untuk posting di FB story? 3 cukup. Tak payah lebih. Tak payah banyak sangat. 3. Itu pun jangan, kalau boleh jangan semua gambar. 2 gambar, 1 video. Contoh 1 gambar, betul tak video. Lepas tu 1 lagi gambar. Untuk FB stories, 3 sehari adalah okey. Letak banyak sangat, orang akan boring. Orang akan bosan dan sebab dia nak benda yang berbeza. Kalau boleh, konten 3-3 pun berbeza. Kalau nak letak berkaitan, make sure it's really interesting, baru orang akan tengok. Ada lagi soalan? Banyak juga soalannya. Oh, okey. Kojak. Ya, saya ingat you, Kojak. Anak murid cikgu UiTM Skudai. Yes, I went to Skudai last year. This year belum lagi. This year, nanti insyaAllah kita akan... don't forget, you all boleh... harapnya insyaAllah selepas segala isu MCO selesai, COVID-19 kita doa banyak-banyak COVID-19 habis dengan segera, and then kita akan start kelas e-usahawan kita dan e-usahawan plus, ya.
kepada bekas-bekas anak murid saya yang pernah pergi usahawan daripada 2016, 17, 18, 19 dan 4 tahun tu, you all layak pergi EU+. Layak pergi EU+. Stay tune. Sentiasa tengok page Salam Pro atau blog saya akan bagi tahu bila kursus akan berjalan. Kepada yang belum pernah pergi usahawan, ianya free, kita akan ajar digital marketing secara free. Tunggu pengumuman lanjut kerana buat masa ni semua kelas kita memang batalkan kerana MCO ni. So kita akan batalkan. Lepas habis kita akan bagi tahu bila kelas-kelas selanjutnya. Alright? Ulang apps apa tadi coach? Xsprint. Xsprint. So boleh pakai. Jangan salah download Kita ambil Xsprint untuk broadcast. Xsprint untuk broadcast. Boleh letak logo, boleh letak subtitle, boleh letak macam-macam. Nak bagi cantik je tak boleh. Dia tak ada filter. So dia tengok ni muka asli. Kan? How to join class coach Sri Devi? Yes, kita akan announce. Nanti saya akan announce dekat saya punya page personal. You all boleh follow salwasaleh.com atau follow je lah Salwa Saleh kan. Saya nak add you all tak boleh dah penuh. Saya sentiasa akan bagi tahu dekat sini. Ni saya punya nama, Salwa Muhammad Saleh. So please follow me. Once you follow me, you can get info on everything lah yang saya akan. Yes. Alright. So jam telah menunjukkan 51 minit. Kita ada lagi 3 minit sebelum live ni berakhir. 3 minit. Al-Fakirah Aisyatul Ridha, Xsprint Broadcast. Betul, tapi ejennya bukan EX. Ejennya X sahaja. Xsprint. Thanks coach. Yeah, you are welcome. I hope it helps. Okay, ada soalan lagi? Jangan lupa tinggalkan email. Tinggalkan email semua. Kalau tak ada, insyaAllah setakat ni dahulu. Terima kasih kepada semua yang menonton. Terima kasih yang like, share dan komen. Kalau you all suka, tolong bagi tahu you all suka sebab kita akan cuba bawakan topik yang lebih berat selepas ni. Sebab yang ni topik yang sangat simple. So, mungkin selepas ni kita akan share topik yang lebih berat dan menarik untuk anda semua. Kalau suka, boleh tinggalkan komen dan bagi tahu apa yang you all suka dan apa yang you all nak belajar selepas ni. InsyaAllah kita akan cuba bawakan untuk anda semua secara percuma, tak payah bayar. So, you boleh belajar daripada usahawan.my. Saya minta maaf kalau ada tersalah, tersilap dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton setia selama 1 jam dan meletakkan komen anda semua. Terima kasih banyak. Give us a few days. Kita akan bagi email dan reply email you all. Jangan risau. Kita akan bagi. Dan saya berharap semua boleh stay at home. Stay calm, stay positive, stay strong. Kita doakan untuk semua frontliners kita juga supaya diorang boleh dapat buat kerja dengan baik dan tenang dan keadaan makin baiklah selepas ni insyaAllah. Terima kasih sekali lagi kerana menonton dan kita jumpa di lain siaran mungkin. Okay, Assalamualaikum. Bye.